نستعين ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersua kembali. Baik, jadi pada malam ini kita akan masuk pelajaran baru. Pelajaran yang kedua, ya, Ad-Darsu Ats-Tsani. Okey, Ad-Darsu Ats-Tsani. Jadi ketika kita menyebut Ad-Darsu Ats-Tsani itu kena hati-hatilah, sebab huruf terakhir patah yang pertama sin. Kemudian dilompat kepada tha. Jadi kena beza di antara bunyi sin dengan tha. Ad-Darsu Ats-Tsani. Gitu. Sebab itu orang Arab bila mereka ada sebahagian mereka bila sebut tha menjadi keberatan. Mereka rasa berat ketika menyebut tha. Oleh sebab itu kita dengar sebahagian daripada mereka memilih untuk menyebut ta, mengambil alih tempat tha, menggantikan tha. Kadang-kadang kita sebut tani, dengar dia sebut. Sebab apa? Yang sebut tha tu kadang-kadang berat. Jadi jalan ringkas ni, shortcut dia ambil ta. Saya kata sebahagian lah, ya. Okey, perbualan antara Hisham dan juga Bilal. Petikan yang dikira ringkas lah, ya. Walaupun ringkas, bulan ni pun mengambil satu muka surat jugalah. Baik, Hishamun. Kataan Hisham, mimnya memang dibaca dengan tanwin. Hishamun. Kalau berhenti, Hisham. Jadi masa kita aja Hisham, kita tengok orang Arab aja macam mana. Okey, jadi yang Arab aja ha baris bawah. Ikuti dengan shin, tidak ada ya. Barangkali kalau Jawi moden dia akan eja ha ya shin alif mim. Berikutnya Bilal. Bilal ni pun nama orang. Disebutnya Bilalun bertanwin. Okey. Bilalun, lam tu memang bertanwin. Sebab saya ada jumpa disebut Bilalu. Itu silap. Jadi bila berhenti boleh matikan lam. Kita mulakan dengan Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Ya pada akhi memang bertitik. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Jadi kalau kita berhenti, manil akh? Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Bila berhenti, ana mudarrisun jadidun bil jami'ah. Ismi Hishamun. Bila berhenti, ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Okey, ana minal wilayatil muttahidah.
Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamid. Kata Bilal tersebut tadi memang dibaca dengan tanwin. Cuma kalau dia jumpa dengan bin, tanwin Bilal itu akan dibuang satu. Okey? Akan dibuang satu. Bilal ni anak lelaki kepada Hamid. Hamid ni bapa nasab dia. Jadi kataan ibnu tidak perlu ada alif. Tak perlu ditulis alif. Okey. Jadi kita buat Bilal bin Hamid. Dan tak perlu kita baca dengan nun kecil. Kita tak perlu baca Bilal bin Hamid. Okey. Amin wa shintun anta ya Hisham. La. Ana lastu min Washington. Washington lah. Inni min New York. Amuslimun abuka ya Hisham. Amuslimun abuka ya Hisham. Hisham jawab, la, huwa laisa bimuslimin. Huwa laisa bimuslim. Wa ummuka amuslimatun hiya. La. Okey, hiya laisat bimuslimatin. Bilal sambung lagi tanya, alaka abna'un ya Hisham? Na'am, li sittatu abna'. Okay, li sittatu abna'. Abna'in ya. Kalau kita baca baris, dibacanya abna'in. Okey. Kita kembali balik untuk melihat kepada makna dan terjemahan dia. Baris yang kedua, selepas ucapan balas salam, kaifa haluka ya akhi? Jadi dia panggil Bilal tu, tak, akhi bukan abang dia, adik dia, saudaraku. Okey, kaifa haluka ya akhi? Kadang-kadang perbualan ringkas kita boleh abaikan kaf, ka tu. Kita boleh sebut kaifal hal. Okey. Kita boleh guna kaifal hal. Jadi kalau kita guna tanpa kaf, kita boleh masukkan alif lam. Okey, bagaimana keadaan awak? Macam mana keadaan awak? Macam mana awak? Ikutlah ya. Apa khabar? Bahasa mudah. Manil akh? Saudara ni siapa? Jadi dalam soalan pertama tadi diguna akhi. Dan wahai saudaraku. Jadi dia nak ringkaskan lagi, dia boleh buang ya, dimasukkan alif lam. Manil akh? Saudara ni siapa? Siapa saudara? Okey. Kataan al-akh itu dituju nak kepada si Hisham. Bilal tanya si Hisham. Baik. Jadi Hisham menjawab, ana mudarrisun jadidun. Kita baca tak dengan baris ana mudarrisun. Okey, sin dibaca dengan baris depan dua. Kerana perkataan mudarrisun di sini di-i'rab sebagai khabar. Okey, ana tu dhamir,
Okey, jenisnya dhamir munfasil. Dhamir yang boleh berdiri dengan sendiri. Boleh menjadi independen. Duduk seorang-seorang, dia letak di awal ayat jumlah ismiyah berfungsi sebagai mubtada. Jadi khabarnya mudarrisun. Jadi khabar kena baca bagi depan. Ana mudarrisun jadidun. Tak, baca jadidun sebab apa? Sebab di i'rab ataupun perkataan ini berfungsi sebagai sifat. Saya seorang guru baru. Okey. Jadi sifat dia akan ikut baris mausuf. Mausufnya ialah mudarrisun. Jadi mudarrisun di sini berfungsi dua, tak? Dia ada dua kerja lah. Kerja pertama sebagai khabar, yang kedua sebagai mausuf. Yang juga disebut tak man'ut. Baik. Ana mudarrisun jadidun bil jami'ah. Saya guru baru di universiti. Ismi Hisham. Okey, ismi Hishamun. Jadi kita baca Hishamun, tak baca Hishaman, tak baca Hishamin. Sebabnya ialah perkataan Hisham di sini menjadi khabar. Okey. Jadi khabar hukumnya marfu'. Mesti dibaca dengan bagi depan. Ana minal wilayatil muttahidah. Ana minal wilayati. Kataan al-wilayati ini jamak. Ya. Kita pun sebut kataan wilayah. Nah, jadi kalau hari Khamis ni yang kerja di KL cuti. Nah, sempena hari wilayah. Jadi perkataan al-wilayah ni maknanya a state. Kalau jamak states lah. Wilayah tu. Okay, jamaknya ialah wilayah. Digunanya jamak muannats salim. Okay, tak boleh baca wilayatuna. Dia tak boleh guna jamak muzakkar salim. Okay, wilayat jamak muannats salim. Dalam konteks tertentu, perkataan al-wilayah dalam fiqh yang kalau kita jumpa dah. Kadang-kadang memberi makna al-wilayah ni maknanya hak untuk menjadi wali. Jadi kalau wali nikah siapa dia? Ayah kan dan sebagainya lah. Sebelah lelaki tu. Sebelah perempuan lah. Jadi al-wilayah dalam keadaan tertentu memberi makna hak menjadi wali. Di sini dengan makna negeri, ya, al-wilayat al-muttahidah maksudnya United States. Ahlan wa sahlan. Kataan ahlan, lam tu memang dibaca dengan baris atas dua. Dan bila kita letak tanda baris, ahlan, okey, alif ni memang bertanda hamzah. Ha, lam alif. Alif ni lam ni ada baris atas dua. Okey. Dia bukan atas alif. Atas lam. Okay, ahlan. Sebab ada orang dia tulis baris atas dua atas alif. Itu salah. Baik, wa sahlan. Pun sama juga atas lam. Kataan ahlan ni diambil daripada ahlun.
Nah, ahlun. Kalau baca bagi bawah ahlin, baca bagi atas jadi ahlan. Apa makna ahlun, ahlan, ahlin ni? Ahlun maknanya satu ahli. Nah, ahlul usrah maksudnya ahli keluarga lah, anggota keluarga. Kadang-kadang ahlun dengan makna isteri. Kadang-kadang ahlun tak dengan makna penghuni. Okey. Ahlu al-jannah, penghuni syurga. Ahli syurga bahasa mudah. Dan ahlun juga dengan makna penumpang. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa AS bergerak. Okey, setelah dia ada persetujuan dengan Nabi dengan Khadir dengan apa, dengan Khadir setujulah untuk menjadi guru. Jadi dia pun bertolak. Tapi dengan syarat, Khadir kata fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Wahai Musa, jangan kamu tanya aku tentang suatu apa pun akan datang, akan berlaku perkara yang pelik-pelik lah. Jangan tanya sehinggalah aku ceritakan kamu selepas itu. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Lalu mereka berdua pun bertolak. Siapa? Nabi Musa dan juga Khadir bertolak. Fantalaqa, mereka berdua bertolak. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sehingga mereka menaiki sebuah bot. Bot ni bot penumpang dan bawa barang. Tiba-tiba si Khadir, ada yang baca Khidir, pertanyaan betulnya Khadir. Kharaqaha, dia pun duduk di belakang, dia pun tebuk kapal, bot tu. Qala, Nabi Musa pun tengok. Nabi Musa pun tegur dia, sebab sebarang kemungkaran, benda yang tak baik, maka kena tegur. Itu syariat. Nabi Musa mengikut syariat. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Adakah kamu tebuk kapal ini dengan tujuan kamu nak tenggelamkan penumpangnya? Di sini ahlaha maksudnya penumpang kapal. Dalam qiraat, dalam satu qiraat, dalam bila kita membaca Al-Quranul Karim, di sana pun ada madhab dalam bacaan. Madhab dalam bacaan, dia tak sebut madhab, dia sebut qiraat. Dia ada asyru qiraat, ada 10 qiraat. Okay, maksimumnya asyru qiraat. Okay, minimum 7 qiraat. Jadi kita ni ikut riwayah al-imam, ikut Imam Hafs. Okey, anak muridnya Asim, anak murid Asim iaitu Asy-Syatibi. Dia ikut jalur Asy-Syatibi. Maka kita dan kebanyakan qurra dia akan baca qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Dengan makna, adakah kamu tebuk kapal ini untuk kamu tenggelamkan penumpangnya? Ada qiraat yang lain, dia baca qala akharaqtaha liyaghraqa ahluha. Okey. Jadi kalau tuan dengar ada orang baca pelik-pelik tu, kita kena tengok dulu. Oh, dia ni belajar qiraat, alim dia. Jadi dia baca mungkin qiraat lain. Kalau kita sebut aghraqa,
Maknanya menenggelamkan. Aghraqa yughriqu. Okey. Ini tambahanlah sampingan. Kita baca ghariqa yang tenggelam lemas. Dia telah tenggelam lemas. Ghariqa yaghraqu. Okey. Jadi kalau yang atas ni aghraqa, tak, si Khadir mahu apa? Aghraqa, menenggelamkan, melemaskan. Kalau ghariqa, orang itu yang tenggelam, orang itu yang lemas. Ini fi'il muta'addi, ini fi'il lazim. Jadi kalau kita baca dengan qiraah yang lain, tapi kena belajar lain. Qala aghraqtaha liyaghraqa ahluha. Ghariqa yaghraqu. Liyaghraqa ahluha. Jadi yang belakang pun kena baca lain lah. Bukan ahla dah. Kena baca ahlu. Okey, akan berfungsi sebagai fa'il. Ayat ini ayat yang ke-71 dalam surah Al-Kahfi. Fokus kita perkataan ahl. Okey. Baik. Dalam ucapan ni, dalam perbualan ni, ahlan wa sahlan, maknanya ialah saya menganggap kamu ni seperti ahli keluarga saya. Sahlan maksudnya mudah. Apa-apa yang susah, okey, akan kamu dapati mudah bila kamu berada dengan saya. Begitu. Itu makna asalnya. Okey. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bika, dan dialu-alukan kedatangan kamu. Okey. Marhaban bika, kalau ka tu untuk lelaki lah. Nah, kalau untuk perempuan, marhaban biki. Ana masrurun biliqa'ika. Saya ni gembira, I'm happy. Ana masrurun. Kataan masrurun dibaca ra tu dengan baris depan dua, tanwin. Okey, ana dhamir terletak di awal ayat baru. Ni ayat baru ni. Ana masrurun, ayat baru. Ni ana tu mubtada. Manakala masrurun ialah khabar. Jadi masrurun khabar dalam ayat baru ini. Khabar hukumnya marfu'. Bila marfu' kena baca baris depan lah. Ana masrurun biliqa'ika. Ana zamiluka. Okey. Saya ni sahabat kamu, rakan kamu, kawan kamu. Jadi perkataan kawan kita biasa dengar dulu sadiq. Okey. Sadiqun. Jadi malam ni kita jumpa perkataan baru. Apa dia? Zamilun. Okey. Samalah. Lebih kurang maknanya sahibun. Ibu sahabat. Bolehlah ni. Sahibun. Mungkin akan datang kita jumpa lagi perkataan lain yang lebih kurang sama je. Boleh kita katakan ni sebagai sinonim je. Rafiqun. Okey. Baik. Ana zamiluka. Kenapa baca zamilu? Ana ayat dia kata nama yang diletak di awal ayat yang ketiga ini. Jumlah ismiyah juga. Jadi ana mubtada. Maka zamilu dikira sebagai khabar. Okey. Ana zamiluka. Dah tak baca tanwin. Sebab apa? Sebab zamilu ini dia bergandingan, bersambung dengan ka. Maka zamil di samping dia berfungsi sebagai khabar, dia juga berfungsi sebagai mudhaf. Okey? Dan ka itu mudhafun ilaih. Okey, mudhaf ilaih
kadang-kadang dalam bentuk dhamir muttasil. Okey. Jadi kalau kita buat ayat simple tak ada ka, nah. Ana zamilun. Jadi kalau tak ada ka, ana zamilun. Aku ni bolehlah sebagai kawan. Ana zamilun. Jadi bila sambung saja, nah, dhamir. Jadi perkataan ni dah menjadi perkataan pertama bersama dengan perkataan yang kedua. Jadi kalau awak, anta, tak boleh kita kekalkan anta bila bersambung di hujung, maka bertukarlah kepada ka. Jadi zamil inilah yang saya katakan tadi, mubtada, khabar, merangkap, mudhaf. Okey. Khabar, nah, merangkap, mudhaf. Jadi dah belajar dulu kan, mudhaf ni dia tak boleh masuk alif lam dan huruf akhirnya tak boleh baca dengan tanwin. Sebab itulah baca zamiluka. Ismi Bilal. Kalau saya berhenti setakat Bilal sahaja. Ya, tak sebut bin. Tak sebut nama ayah dia. Maka kita akan baca Ismi Bilalun. Gitu. Okey. Lam mesti bertanwin. Okey. Ismi Bilalun. Itu kalau letak nuktah selepas lam. Sepatah saja. Baik. Jadi kalau kita kaitkan, dah, bila ni anak lelaki kepada si Hamid. Letak bin. Okey, Hamid. Jadi lam ni kena buang satu baris. Okey. Ana Bilal bin Hamid. Ada yang baca Bilalun ibnu. Ada yang baca macam ni. Ada, tapi itu pendapat yang sangat lemah. Okey, Akademi Bahasa Majma' Al-Lughat Al-Arabiyah di Mesir sudah pun sepakat buat keputusan mesti baca dhammah satu saja. Bilalun bin Hamid. Bila nak baca nun kecil ni, bila kalau kita letak okey, kataan bin ni, tak, bukan si Bilal anak lelaki si Hamid. Tapi bin ni anak kepada pengetua, anak kepada engineer. Okey, contohnya Bilalun Ibnul Mudir. Bilal ini anak lelaki kepada si pengarah itu. Jadi nama ayah dia bukan Al-Mudir. Ini jawatan. Pekerjaan ayah dia. Dia anak lelaki kepada si pengarah itu. Jadi B ni kita kena tulis alif. Sebab ini bukan nasab. Okey. Jadi lam pada Bilal mesti dibaca dengan tanwin. Kes ini barulah kita baca nun kecil. Bilalun ibnu. Okey? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buka dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Isa alaihissalam dia lahir tanpa ayah. Okey. Malaikat datang, dak ditiupnya roh. Okey. Jadi jadilah Isa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ayah. Jadi dalam Quran kita akan jumpa Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jadi kalau kita tengok dalam saya ambil satu ayat ya.
Ayat daripada surah Al-Baqarah ayat ke-87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dan kami berikan pada Nabi Isa bin Maryam itu al-bayyinat, keterangan-keterangan yang dimuatkan dalam kitab Al-Injil. Baik, jadi perkataan Isa okey. Kemudian diikuti dengan bin. Nah, tapi ditulis dengan alif. Okey. Kataan Ibna Isa bena, nah, dia ada alif. Alif ni namanya hamzah wasal. Jadi kalau kita buang hamzah wasal, memang sah Isa ni anak lelaki kepada ayah yang bernama sekian. Tapi yang belakang ni bukan ayah dia, maka tak boleh. Dalam sistem menulis bin, menasabkan, tak boleh buang alif lam. Kita kena kalau buang alif lam, buang hamzah, itu nasab kepada ayah yang betul. Okey, kalau dia dinisbahkan kepada anak, kepada si Maryam, mesti ada alif. Okey. Jadi kalau kita bin kepada si mak, mesti ada alif. Itu peraturan dia. Jadi ini namanya hamzah wasal. Okey. Maka Maryam ini bukan nama si ayah Isa. Okey, gitu. Kalau ada orang tulis macam ni, itu salah ni. Memang salah. Baik. Amin Washington, anta ya Hisham, adakah dari Washington awak ni wahai Hisham? Jadi buku kita tak ada baris. Okey, kadang-kadang nak baca macam mana hamzah mim nun. Mungkin orang baca aman, amin. Jadi banyak mazhab jadi. Kita kena faham konteks ayat. Itu ayat soal. Adakah dari Washington awak? La. Okey. Kataan la ni memang lam alif sahaja. Tidak ada hamzah. Maka kita baca ikut tulisan lam alif bunyinya la. Macam itulah. La. Dua harakat. Cuma menjadi kebiasaan orang Arab, bila dia koma sekejap ataupun dia berhenti, kebiasaan dia akan berhenti, bunyinya kedengaran bunyi hamzah la, macam tu. Kebiasaan. Tapi untuk tujuan berhenti sekejap. Tapi untuk sambung, tak berhenti seperti ucapan la ilaha illallah. Janganlah kita sebut la ilaha illallah. Tak betul lah. Okey. Yang diberi sedikit kelonggaran ketika berhenti. Ini ikut penggunaan. Okey, Arab. Jadi saya ada dengar dalam satu qasidah yang dipimpin oleh satu kumpulan. Tak nak sebutlah namanya. Dia sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah, itu kurang tepatlah. Jadi sebutlah betul-betul la ilaha illallah. Okey. Ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Kata lastu ini dia terbentuk daripada laisa. Laisa maksudnya bukan ataupun tidak. Kalau sebut laisa maknanya dia, si lelaki itu bukan seorang. Okey. Kalau kita baca laisa, maknanya mereka berdua tu bukan. Sebab ada alif. Bila ramai, laisu. Mereka semua tu bukan. Okey.
Kalau dia perempuan bukan seorang, laisat. Okey. Kalau dua orang, mereka berdua, perempuan tu dah, dua-duanya bukan. Laisata. Okey. Mereka semua tu, yang perempuan semua tu bukan. Lasna. Abilah. Nah, untuk wa huma hum hiya huma hunna. Laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Ini tanya panjang sikit lah, 2 harakat. Yang kita selalu guna, jumpa dalam Quran, laisa lah kan. Jadi ada ayat yang berkenaan dengan akidah. Nah, dia bunyinya laisa kamithlihi syai'. Allah sedikit pun tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamithlihi syai'un. Allah tidak sedikit pun sama dengan makhluk. Jadi kalau orang tu dia belajar akidah, nah, mengikut akidah 3 serangkai, ya, asma wa sifat, lepas tu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, akan berlaku contradiction dengan akidah sifat 20. Okey, akan berlaku. Bukan kita kata salah. Okey, sebab apa? Sebab dia ada sedikit masalah. Jadi sebaiknya kita kena belajar akidah ni melalui arus perdana yang sekian lama kita warisi, kita belajar, iaitu melalui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu melalui sifat 20. Sebab di situ akan bincang satu sifat Allah, sifat 20 ni bukan 20 yang sifat Tuhan ni ya. Para ulama susah untuk mudahkan kita banyak. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu 20 sifat. Satunya ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala bersalahan, tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau kita faham konsep tak sama, maka tak ada isu lah tuan-tuan. Allah tak sama dengan makhluk, sedikit pun tak sama dengan makhluk. Tak ada isu. Allah ni atas ke bawah ke kiri kanan tak ada. Jadi kalau orang tu, dia berpegang kepada Allah ni duduknya di langit, duduk atas arash, tepatnya di langit. Itu mengarut belaka. Itu tidak bertepatan dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Bahaya, kita kena hati-hati. Zaman sekarang ni, aliran ini telah pun meresap dalam kalangan orang-orang yang dahaga kena ilmu akidah. Zaman sekarang. Dan mereka mengambil ilmu akidah daripada golongan-golongan yang faham tentang akidah melalui jalan tadi. Menafsir ayat-ayat Quran hanya melihat kepada makna zahir. Dengan hujah Tuhan kata begitu. Jadi kita kena berpegang kepada akidah Ahlussunnah yang betul. Ikut apa dia akidah yang belajar arus sifat 20. Okey, baik. Jadi kalau kita senaraikan perkataan laisa ni untuk anta jadi lasta. Okey, antuma jadi lastuma. Antum lastum. Anti lasti. Antuma lastuma. Antunna jadi lastunna. Ana lastu. Okey. Nahnu lasna. Okey, ada 14 semua sekali. Jadi tuan-tuan bolehlah kiaskan kepada fi'il biasa yang kita belajar. Contoh kita kata kataba. Katabtu. Katabna, macam itulah lebih kurang. Ana lastu min Washington. Ana inni min New York. Baik. Dalam bahasa Inggeris,
Kata New York, ya, dia begini. Kita nampak memang dua patah. Okey, macam kita lah, Melayu kita lah. Kuala Lumpur. Okey, dalam bahasa Melayu kita memang gitulah bolehnya. Kuala Lumpur, dua patah. Kalau tuan pergi di Mekah pun, dia ada jalan Kuala Lumpur. Ada. Itu taiklah dalam Google cari Syariah Kuala Lumpur, ada di Mekah. Baik. Jadi nama Kuala Lumpur ni glamour juga lah. Dalam bahasa Arab, kata Kuala Lumpur ini ditulis mengikut pandangan yang tepat ialah Kuala Lumpur tu ditulis dekat-dekat. Tidak ada selang antara Kuala dengan Lumpur. Ini pendapat yang paling tepat. Kalau zaman dulu kita nampak ditulis jarak. Ini tulisan untuk bahasa Arab, ya, bukan Jawi. Bahasa Arab. Kalau Jawi barangkali ditulis asing. Kalau Arab peraturannya kena rapat. Dianggap satu kalimah. Samalah New York. Okey, ditulis New dengan York rapat-rapat, dianggap sebagai satu kalimah. Disebut dalam kaedah bahasa Arab dipanggil tarkibun masjiyun. Satu struktur kata campuran. Daripada dua perkataan, sekurang-kurangnya dua perkataan dicampur jadi satu patah dan dijadikan nama khas untuk negara, kota dan sebagainya. Jadi kita nak tulis ni bahasa apa? Bahasa Arab. Tak? Jadi bahasa Arab peraturannya begitu. Kalau tulis Jawi, Jawi kata barangkali boleh asing. Asing lah. Okey. Muslimun abuka ya Hisham? Adakah ayah kamu ini Muslim? Muslimun abuka. Ini struktur susunan yang tepat. Yang ditampilkan oleh pengarang almarhum Dr. V. Abdul Rahim. Jadi kalau tuan-tuan buat abuka Muslim ya Hisham? Allah faham juga. Adakah ayah awak ni orang Islam? Okey, Allah faham. Tapi pengarang datangkan dengan struktur yang tepat, lebih tepat. Mengikut susunan bahasa Arab. Iaitu kita dahulukan Muslimun. Barulah abuka. Okey, pada Muslim itu, itu maksudnya adakah. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang satu huruf pun ada makna. Ni makna apa ni? Ni maknanya hal. Jadi kalaulah kita sembahyang. Kita sembahyang. Dengan sengaja kita sebut dengan sengaja sebut satu huruf yang ada makna dengan sengaja, batal sembahyang kita. Okey. Jadi tak boleh main-main. Tak ada kepentingan, tak ada kaitan dengan doa. Tiba-tiba sebut dengan sengaja, batal sembahyang. Okey, baik. La huwa laisa bimuslimi. Tidak, dia bukan. Okey, kalau kita guna laisa ni menafikan pihak yang ketiga. Kalau menafikan saya bukan, jangan kata laisa ana, tak boleh. Lastu. Okey, laisa ni menafikan dia. Huwa, dia tu, laisa, dia bukan bimuslim, orang Islam. Menjadi kebiasaan dalam penggunaan laisa, okey, laisa ni tuan-tuan, lam ya si. Arab kalau diguna bahasa yang cantik, comel, indah, dan uslub yang cantik, orang Arab ni dia akan guna laisa, diikuti dengan B. B ni kita tak terjemah pun, tapi Arab gandingkan B. Laisa bi muslim. Dia itu bukan orang Islam.
menjadi kebiasaan dalam kaedah uslub yang tepat. Yang kedua, diizin. Laisa musliman. Boleh juga, tidak ada masalah. Nahunya betul. Okey? Tak ada masalah. Dari segi nahunya betul, maknanya betul. Cuma dari segi uslub, gaya bahasa yang indah dengan gaya bahasa yang biasa, ini gaya bahasa biasa. Ini gaya bahasa yang ada ciri-ciri yang unik. Digandingkan laisa dengan bi. Okey. Wa ummuka, mak kamu pula, muslimatun hiya. Adakah dia tu seorang muslimah? Nah, dia pun jawab, la, tidak. Hiya laisat bimuslimati. Okey. Jadi kalau kita nak nafikan lelaki, semua sama jantina. Nah, huwa laisa bimuslim. Huwa tu muzakkar, laisa makna apa laisa? Dia bukan. Muzakkar, muslim, dah ada bi sekejap, bi muslim itu muzakkar. Jadi kalau dia tu perempuan tu, dia tu bukan muslimah, maka mesti guna hiya. Tak rujuk kepada perempuan seorang. Hiya laisat. Tambahlah ta di hujung. Okey. Jadi laisat ini tergolong dalam kategori fi'il. Tapi fi'il yang beku. Dia tak boleh tukar kepada mudhari', tak boleh tukar kepada amar. Dia ada 14 sahaja madhi. Kepada laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna. Yang tu je ada. Tidak ada mudhari'. Seperti kata bayak tubuh. Maka Arab tak sebut laisa yalisu tadi. Dia ada 14 saja madhi. Ia fi'il, tapi fi'il yang beku, dia tak boleh berkembang. Okey, jadi kalau dia perempuan, Arab kata ada. Hiya laisat, sama jantina. Okey, maka apa yang tukar jugalah. Okey, bi muslimati. Tak tukar dia pondak. Okey, alaka abna'un ya Hisham? Adakah awak ada anak? Alaka abna'un ya Hisham? Kataan abna' ini ialah jamak. Jadi di awal pelajaran kita sebut dah anak lelaki apa dia? Ibnun. Okey. Alif yang depan ni kita dah sebut dah dia hamzah wasal. Ba ni mati. Okey. Dan nun ni ialah huruf yang ketiga dan huruf yang terakhir. Okey. Hamzah wasal memang tak ada baris. Hamzah pun dah ada atas bawah. Hamzah wasal yang kalau dalam Quran ditanda begini kan. Di luar Quran tak perlu. Nak baca macam mana? Kebiasaan kita belajar nak baca hamzah wasal, dia akan ikut kaedah huruf yang ketiga. Tapi dengan syarat huruf ketiga tu mesti dah huruf yang barisnya kekal. Tidak berubah. Sekejap depan, sekejap atas, sekejap bawah. Okey. Jadi kalau dia berubah, maka tak boleh ikut kaedah huruf yang ketiga. Baik. Sekarang nun ini ialah huruf yang terakhir. Yang ketiga dan terakhir. Dia ni fi'il ke isim? Dia isim. Kalau isim, huruf terakhir, perkataan tak ada alif lam, maka huruf yang terakhir tu dibaca dengan tanwin. Seperti baitun. 3 huruf kan? Ada alif lam? Tak ada. Maka disebutnya baitun. Kadang-kadang sebab tertentu baca baitin. Tempat lain baca apa? Baitan. Itulah.
maka huruf 3 ni boleh berubah mengikut posisi dalam ayat. Okey, jadi nun ni huruf yang ketiga dan terakhir. Dia kis ni macam ni juga, dia boleh berubah. Okey. Maka tempat tertentu kita baca ibnun. Tempat lain baca ibni. Mungkin tempat lain lagi baca ibnan. Kalau baca bagian atas tu mesti ada alif. Jadi di sini kita tak boleh nak apply kaedah membaca huruf hamzah wasal mengikut baris huruf ketiga, tak boleh. Okey. Jadi nak baca macam mana? Arab kata kalau kes seperti ini dia fix dengan baris bawah sahaja. Okey, baca macam mana? Ibnun. Samalah seperti kataan ismun. Nama kan? Jadi mim ni huruf 3 dan huruf terakhir. Kadang-kadang baca baris depan 2, baris bawah 2, baris atas 2 ketika tanpa alif lam. Jadi tak boleh baca Ustaz huruf 3 mim ni baris depan baca usmun, tak boleh. Okey, dah baca macam mana? Fix dengan baris bawah sahaja. Okey. Baik. Ibnun jamaknya ialah yang masyhur abnaun. Ini yang paling masyhur. Dan dia ada jamak yang kedua. Okey, dia ada jamak yang kedua. Iaitu banuna. Okey, banuna. Kataan banuna ni kita kerap juga jumpa dalam Quran. Dalam surah Al-Kahfi contohnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Al-ayah. Al-malu wal banun. Banuna. Kalau kita baca banuna maka boleh. Ya, ketika hukum nasab dan hukum jar dibaca banina. Kita akan jumpa kata banina ni dalam ayat-ayat lain. Contohnya dalam surah Nuh alaihissalam. Surah Nuh ayat yang ke-12 disebut yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi banun dan banin ini dia masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Okey. Baik. Berikutnya Ihsan pun jawab, "Na'am." Ya. Li sittatu abna. Saya ada 6 orang anak lelaki. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah belajar dulu. Tajuk besar kita bincang dulu masa buku yang kedua saya dulu. Iaitu perbincangan tentang al-adad wal ma'dud. Jadi kalau kita rasa kurang faham tentang adad ma'dud, boleh rujuk balik kepada nota-nota yang kita belajar dulu dan boleh jadikan ayat Quran sebagai panduan. Jadi 6 anak lelaki. Jadi 6 tu di sini diguna apa? Diguna ta ada di hujung. Sittatu abna, bukan sittu. Bahasa Arab ni sampai lah bilangan nombor pun dia ada jantan betina tak? Muzakkar muannas. Kalau kita baca sittun, ini nombor 6 tapi muzakkar. Okey. Kalau kita baca sittatun 6 juga. Tapi jantinanya muannas. Sittatun. Arab macam itulah, dia banyak jantina, termasuk warna pun ada jantina. Sittun, sittatun. Nak guna bila sittun muzakkar, nak guna bila sittatun, kita akan rujuk balik dalam tajuk al-adad wal ma'dud. 6 hari. 6 hari dalam Quran disebut. Apa dia? Inna rabbakumullah, ayat yang 54. Okey, surah apa? Surah Al-A'raf.
Okey, ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Baik, jadi perkataan sittati digunanya muannas. Apa sebab diguna muannas? Ayyam ila jama'. Terujuk. Nah, mufrad bagi ayyam ialah apa dia? Yaumun. Mufradnya yaum, ya waw mim. Ketika mufrad dilihat, ada tak ta marbutah di hujung? Ada tak alif maksurah? Ada tak alif mamdudah? Langsung tidak ada sebarang simbol perempuan. Paling mudah ta marbutah ada tak ada. Maka perkataan ini dihukumnya muzakkar. Maka adat mesti muannas. Begitu. Fi sittati ayyam. Samalah. Li sittatu abna'in. Okey, abna' jamak. Kita rujuk dahulu kepada mufrad dia. Mufrad dia apa? Ibnun. Ibnun tu anak lelaki. Muzakkar. Maka adat bilangan tu disebut sittatu abna' sittatu. Mesti bilangannya itu bersalahan, tak sama. Jantina dengan mufrad bagi ma'dud. Okey tuan-tuan. Jadi insya-Allah akan datang kita akan ulang balik apa yang telah kita belajar dulu supaya tak ingat, tak lupa. Okey, jadi untuk mukaddimah pelajaran yang kedua, kita berhenti dulu setakat ini. Insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kita akan sambung dia punya mungkin latihan yang menyusul lepas itu. Dan lepas itu saya ada lagi sedikit sambungan hiwar muka surat 12 ada lagi. Okey, jadi kita berhenti dulu untuk malam ni. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sambung jumpa lagi insya-Allah. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam.